eksklusif at Profima hari ini berbesar hati menerima kedatangan mantan Presiden Profima. Macam mana, apa khabar? Assalamualaikum. Baik. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Profima kerana sudi menjemput saya petang ini. Saya sihat seperti biasa. Dan saya masih berada di dalam radar industri filem. Masih aktif mengarah. Tapi maksudnya biasalah kita ni orang kata apa, sebagai pedagang bebas freelance. Maksudnya kalau kita dijemput untuk mengarah, dia mengarah tak ada, kita buat kerja-kerja sendiri yang lain. Sebab kita kena, selain itu kita kena survive kan? Maksudnya kita kena mencari juga sumber ekonomi kita. Kalau walaupun kita tidak ada peluang projek yang baru. Tadi kan lupa nak kenalkan sebab kita rasa, sebab saya rasa siapa tak kenal Captain Kim Mokno. Jadi sebab minta maaf tadi tak kenalkan. Tadi dah cerita pasal aktiviti sekarang. Sekarang nak tanya, bagaimana Captain Kim melihat isu pemansuhan padu citra ni? Kita terus saya tak pasti sama ada benda ni dah dimansuh ataupun tidak, padu citra ni. Tapi maksudnya padu citra ni dia berada di bawah syarat FINAS, Akta 244. Tapi sekiranya kalau dimansuh amat merugikan lah. Sebab apa? Kenapa kita perlu ada padu citra ni? Supaya kita dapat mengawal dan menjaga orang industri kita yang bekerja dalam industri. Kalau benda ni dimansuhkan dan dah tak diguna pakai, contohnya dulu kalau siapa nak buat penggambaran kena ambil SPP. Sekarang pun kita kena ambil SPP. Tapi dalam SPP tu kena senaraikan siapa pelakon, siapa tenaga kerja kita di Malaysia yang berdaftar dengan persatuan. Tapi sekiranya tak ada perkara-perkara tu, kita bukan apa, kita takut satu hari orang daripada luar bebas, dia orang boleh bekerja di mana. Sebab kita tak, maksudnya kita dah tak guna syarat itu kan. So kita jangan terkejut satu hari di negara kita kru-kru ni dipenuhi oleh Bangla, dipenuhi oleh orang daripada Thailand, daripada China, daripada India. Sebab padu citra dah tak ada. Sebab kita dah orang kata apa, kita dah buka luas untuk orang luar apa. Siapa pun boleh bekerja di sini dengan syarat dia ada permit kerja di sini. Tapi betul ke permit kerja yang dia orang ada? Entah dia datang sini sebagai jaga parking, mungkin sebagai jaga pam minyak, mungkin dia ni bekerja sebagai tukang kebun. Tapi sebab apa dia sampai sini, dia nak beralih haluan kerja, dia masuk dalam industri filem. Sebab kita dah tak ada sekatan. Sebab apa, bila padu citra ni tak ada, dan ini akan merugikan orang-orang industri kita sendiri kan. Itu je yang patut, kalau boleh persatuan sekarang kena berusaha balik, berjumpa dengan pihak FINAS, pihak menteri, bagi tahu kenapa sebab padu citra ni perlu. Sebab apa, kita nak mengelakkan daripada tenaga kerja luar menetap dan bekerja di sini. Dia orang boleh datang untuk buat penggambaran saja, habis penggambaran dan dia orang balik, tapi tidak menetap sini. Dan apa yang berlaku sekarang ni, ada yang menetap di sini dan bekerja di sini. Banyak orang tak tahu, tapi ada. Sebab apa? Dia orang boleh dibayarkan dengan murah sikit. Dan ini yang jadi masalah pada kita. Padu citra ni harus diperkasakan balik. Kesan daripada orang kata pemansuhan padu citra ni kepada persatuan itu sendiri. Kesan daripada persatuan memang banyaklah. Pertama dulu kita ambil gini ya. Kalau dulu setiap penggambaran kita kena ambil SPP. Bila SPP, senarai tenaga kerja, pelakon dan sebagainya tu semua kena datang daripada persatuan. So jadi kalau tidak dia bukan persatuan, mungkin ahli tu kita 15 orang dia masuk nama, 5 orang bukan ahli. So SPP tu tak lulus. Sekarang tak payah. Kesan dia itulah. Sekarang ni kau boleh ambil SPP kau berbual lah nama sesiapa sekalipun. Dia tak ada persatuan pun tak apa. Contohnya kesilapan yang berlaku ni pada salah seorang kita punya CEO yang lepas. Saya rasa saya tak perlu mention nama dia berkali-kali. Saya ingat orang tahu. Sebab dia lah pergi buka kononnya nak jadikan satu one stop center, dinamakan kalau tak salah saya MyCare. So dia kata pergilah berdaftar MyCare. Bila
orang pergi berdaftar dengan MyCare, dan budak-budak dah tak berdaftar dengan persatuan. Dengan persatuan. Bila tak berdaftar dengan tak berdaftar dengan persatuan, persatuan tidak ada bajet, tidak ada duit. Selalunya bila ahli datang ke persatuan, sebab apa, dia nak bekerja, bila nak ambil SPP tu nama dia diperlukan, dia ahli persatuan, dia datang bayar yuran. Duit yuran ni sebenarnya pun bukan kata persatuan nak guna pakai habis. Daripada duit yuran yang dia bayar ni lah kita boleh membantu rakan-rakan dia yang lain yang ada sakit, yang ada ditimpa kemalangan itu dan ini, daripada duit itu yang dia orang faham. Tapi bila dah ada MyCare, dia kata tak kisah, kita pergi MyCare. Tapi MyCare ni kekal ke? Kan? Betul. So that's why kadang-kadang setiap CEO ni bila nak buat dasar, biar dasar tu berterusan. Kalau dasar setakat masa dia ada je, lepas tu tak dikuat-kuasakan, ia tak ada makna. Saya pernah cakap dengan CEO tu, you duduk di sini mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Okey lah, orang ikut lah. Selepas tak ada, siapa nak ikut? Ini yang berlakunya sekarang. Yalah, kita pun tak pasti sampai dia MyCare betul-betul dapat mengumpulkan data yang sebenarnya kita punya ahli-ahli persatuan kita kan. Dari segi data ni lah, masa dia orang buka, kita pun bagi kerjasama. Saya ingat semasa itu saya masih di Profima. Kita bagi data kita ni, keahlian data kita hampir 18,000 lebih. Kita bagi. So dia orang kerja dah tak payah banyak, semua dah ada kat situ. Kita tak tahu apa yang berlaku pada data dia ada. Baru-baru ni dia orang bertanya juga dengan saya data. Saya kata berapa kali kita nak bagi data ni kan? Dah belah kali lah kita bagi, tapi ke mana dia orang letak data ni? Adakah dia orang key in dalam dia orang punya sistem? Ataupun just kau simpan je hard copy tu, kau simpan je, tak ada orang nak buat. Kita gini je, kalau tak ada orang nak buat, kau kontak dengan persatuan. Betul. Mungkin orang persatuan setiausaha apa boleh datang membantu untuk key in, tak ada masalah. Bagilah allowance dia orang sikit. It's no problem. Betul. Okey, selain daripada tu kan, sampai sekarang dah tahu Kapten, kita ni Finas ni tak ada CEO lagi. Nah itulah kan? So macam mana tu? Kita tengok beginilah. Pemerintahan baru ni dah berlaku hampir 8 bulan. Dan CEO pun rasanya dah hampir 3 bulan dah. 3 bulan. CEO Finas tidak ada. Jadi bila kita tidak ada satu kepala di satu jabatan, dia akan bermasalah kepada orang industri. Maksudnya baik penerbit, baik persatuan yang nak berurusan dengan apa Finas, dia orang tak ada haluan. Kau pergi sana, dia dah jadi macam tendang bola. Tak boleh, ini bahagian ni, ini bahagian ni, tak boleh. Itu kita tak. Contohnya kalau surat menyurat kita menghantar kepada ketua pengarah Finas, okey, kalau tak ada ketua pengarah Finas sekarang, siapa yang akan ambil alih untuk sementara? Katalah timbalan akan membantu untuk bekerja. Kan? Ataupun rujuk, timbalan boleh rujuk dengan pengurusi ke apa, macam mana kita nak buat benda-benda perkara ni kan. Jangan menyusahkan orang. Jadi kadang-kadang kalau benda tu bersangkut dengan kita nak adakan workshop, kita nak buat perkara yang bagi ilmu kepada orang industri, tapi kalau benda tu kita hantar ke Finas yang bersangkut dengan Finas tu yang perlu mendapatkan sokongan daripada dia orang, tak ada orang yang nak boleh buat, dan akan bermasalah lah. Maksudnya macam anak hilang ibu kan. Mungkin ke chairman boleh membantu dalam tugasan CEO ni? Dia chairman ni, dia bukan eksekutif, eksekutif kan. Maksudnya dia rasanya kalau nak ikut dari segi kalau tak ada CEO, maksudnya pemangku boleh ambil tugas tu. Jadi maksudnya pemangku tu kena ada kuasa. Kalau pemangku pun tidak diberi kuasa ataupun nak tunggu rujuk kepada chairman, nak rujuk pada menteri, dan masalah pada ni. Sekarang kita tengoklah, bukan keadaan sibuk sekarang dah orang nak start kempen pilihan raya. Saya tengok 2 bulan 3 bulan sebelum ni pun menteri duk bergerak benda tu juga, bergerak pergi hal politik je. So bila masa nak bantu industri, sebab kita perlu menteri kadang-kadang untuk membantu kita kan. Memanglah kita berharap supaya menteri ni Fahmi Fadil ni dapat bantu orang industri lah. Cuba tengoklah sebab apa. Dan dalam masa yang sama, kerajaan ni harus melihat industri filem ni sebagai satu industri. Betul. Maksudnya macam industri lain, industri perikanan, industri pertanian, industri pembangunan apa semua menjadikan industri. Ini filem pun begitu juga. Dia kata filem ni sky is the limit. Kalau lah benda kita tu, konten kita bagus, tiba-tiba diterima, orang menerima, rakyat Malaysia menerima, rakyat di luar negara menerima. So that mean orang kata apa, dari segi
ekonomi itu boleh menampung industri kita kan. So kalau semua buat tak tahu kononnya industri ni biasa, tak boleh. Because kita sebenarnya industri filem ni sebenarnya industri seni ni kuat. Dia boleh membantu maksud dari sudut ekonomi, dan juga boleh membantu pemimpin politik pun. Maksudnya dan kita tengok banyak orang industri, orang seni ni sekiranya ada keperluan untuk orang politik, dia orang turun pergi membantu. Tapi maksudnya orang politik ni bila dah duduk satu tempat ni, tengoklah sikit orang filem ni. So jangan ingat orang filem ni kaya, banyak duit pun tak ada. Ini semua ni pedagang bebas, freelance. Ada kerja, ada duit, tak ada kerja, tak ada duit. Betul. Jadi isu pelantikan CEO ni harus dipercepatkan lah. Harus dipercepatkan. Sepatutnya kalau boleh buang cepat, kena ambil cepat. Kalau dah buang, kita dah ada standby orang. Ini dia buat tapi tak ada standby orang, masalah lah. Tapi maksudnya nak letak orang tu, biar kena orang dia. Jangan ambil pentadbir biasa. Dia kena faham hal industri filem. Dia kena faham hal industri seni. Letak di situ. Bukan ambil kata orang industri seni pun tak boleh ambil kononnya dia ni popular. Dia popular, dia tidak boleh menjadi seorang pentadbir. Kita nak orang yang boleh mentadbir betul. Worst come to worst, dah tak boleh sangat, okey kita cari orang kata apa, pentadbir daripada PTD, daripada orang kerajaan. Sebab apa? Orang kerajaan ni dia akan bekerja selagi dia tak pencen. Kalau kita ambil orang kontrak ni 2 tahun habis. Itu kalau bagus. Kalau tak bagus setahun pun habis. Betul. So kita kena ambil orang yang kenal lah. Jangan ambil sebab kononnya kawan dia, tak boleh. Okey, apa Kapten, baru-baru ni kan, baru-baru lagi sehari dua ni ada satu dia ni orang daripada Indonesia lah. So dia kata datang sini. Dia telah datang di Kuala Lumpur. So dia orang kata mengiklankan diri dia untuk meminta kerja sebagai scriptwriter ke. Dia macam-macam dia boleh buat dalam industri filem ni lah. So apa pandangan Kapten? Bagi saya beginilah, kalau kita ada benda-benda macam ni berlaku, bukan katalah kita menolak orang luar nak bekerja di Malaysia. Boleh, kau datang bekerja di Malaysia, tak ada masalah. Sekurang-kurangnya kita boleh share knowledge, kita boleh share teknologi itu boleh. Tapi maksudnya biarlah masuk secara yang betul. Maksudnya dia, kalau dia datang masuk ke Malaysia, dia minta permit kerja dia adalah satu perkara. Dia tak boleh jadi tukang rumah menjadi orang filem. Dia tidak boleh jadi tukang pam minyak menjadi nak jadi assistant director, nak jadi editor, tak boleh. So maksudnya kalau adalah perkara begini berlaku, dia war-warkan diri dia nak bekerja dalam filem ni, okey, cuba dapatkan dia supaya datang dekat, datang ke pejabat. Okey, kalau dia nak bekerja, pertama sekali tanya dia, pertama tengok pasport dia masuk sebagai apa. Kalau masuk sebagai pelancong, buat mana kau tak mohon kau sebagai pekerja di Malaysia, itulah satu dah benda salah. Kalau lah kata okey dia ada permit kerja dia sebagai apa, jangan dia konon dia dapat permit kerja dia tugas lain, dia buat lain, tak boleh. Dan dia masuk bekerja, contohnya dia pergi dengan company A, dia tak boleh pergi dengan company B. Itu kita kena faham. So beberapa perkara ni, kalau orang yang bersangkut dengan industri filem ni, yang tempat yang kita boleh lapor secara yang dekat adalah Puspan. Dalam Puspan tu sebenarnya semua ada di situ. Dia ada polis, dia ada immigration, dia ada custom, dia ada kementerian luar, kementerian luar negeri, dalam negeri, pelancongan, keuangan, semua ada kat situ. So maksudnya buat laporan tu pada dapatkan nama detail dia. Okey, dia ni masuk sebenarnya kosong, tidak ada permit, tidak apa semua, tapi dia nak bekerja dalam filem ataupun sudah bekerja dengan filem, kita buat laporan. Kalau dia tak ada begitu, kita kena suruh dia keluar lah, balik lah. Kita tak boleh menerima orang macam tu. Yalah, tak ada. Tapi saya rasa mungkin sebab dia tak tahu kot pasal undang-undang negeri ni. Sebab tu dia ingat macam okey, mungkin pergi mana-mana, lepas tu mentawarkan diri dia bekerja kan. Tapi yang itu saya tak berapa dia begini saja. Satu benda yang dia tak ada, kita walaupun dengar kita dah tahu, dia masuk sebagai pasport dia tu apa? Sebagai pelancong. Okey, pelancong kau boleh buat ada 3 bulan. Tapi kalau dah ada berapa bulan, lebih daripada 3 bulan, kenapa kau tak keluar? Okey, kalau tak apa, dia masuk
sebagai dia ada permit kerja. Permit kerja kau setahun. Okey, tugas kau sebagai apa? Kalau kau masuk sini tugas sebagai IT. Kau tak boleh masuk dalam industri filem itu. Kau tak boleh buat kerja ni. Betul. Itu saja. Ya, lagipun saya rasa memang bila setiap dekat immigration pun dia akan tulis 3 bulan tapi bukan untuk bekerja. Bukan. Kan? Jadi sepatutnya dia memahami lah. Kan? Yang mengherankan saya tu sebab bila dia menawarkan diri dia dalam satu ruang FB punya ni kan platform. Dia berani kan? Dia berani satu, tapi orang-orang kita menerima dia tu. PM tepi lah apalah benda mungkin dia orang tak tahulah. Kalau dia orang faham dari segi prosedur, kita nak menerima orang luar masuk bekerja dalam industri kita tidak menyekat. Kita boleh ni. Maksudnya itu yang tadi, apa keperluan kita adalah untuk transfer teknologi, kita bertukar-tukar idea. Itu okey, kita tak. Tapi biarlah kau masuk secara sah. Betul. Kita tak boleh membantu orang dengan tidak sah. Okey? Bila dia masuk dalam production kita dengan tidak ada permit kerja, itulah kisah. Kita bukan fikir pasal kawan kita kat dia ni daripada Indonesia memang dia buat kerja filem betul. Okey, masuk cara betul. Kau minta, maknanya kalau rakan dia yang nak menolong, kau pergi tolong benda perkara. Tapi dia bukan boleh tolong cara individu, dia kena tolong company yang kena buat benda tu kan. Yalah, betul. So okey, bila company buat, dia pergi dengan company Shima ada production. Okey, Shima dia tak boleh bekerja dengan syarikat lain. Betul. You ambil job dengan syarikat lain boleh. Dia tolong buat kerja, tapi dia tak boleh melompat ke syarikat lain. Dia tak boleh. Then kalau ada lah yang perkara gini dia war-war kan, maksudnya kita kena tolong hentikan ke apa? Hentikanlah. Maksudnya kita kalau dia kau tak ada permit kerja, kau masuk sebagai pelancong, kau ini tak boleh. Ataupun kita boleh saja kita bantulah dia. Bantu tu boleh. Bantu dia macam mana cara yang betul. Kan? Tapi memohon bukan bila benda kau dah ada sini, kau kena keluar dulu. Kau kena keluar dulu, kau mohon. Okey, lagi satu Kapten. Ramai lah kita punya otak-otak kita ramai menyatakan, ramai bercakap tentang persatuan apa-apa pun tidak dipandang oleh pemerintah. Bagi saya kerajaan. Bagi saya begini. Kerajaan kalau dia nak membantu bukan industri filem saja, industri mana-mana sekalipun, dia tidak boleh pergi secara individu. Okey, pertamanya persatuan. Melalui persatuan lah dia orang boleh bantu. Tapi kita ni kalau dalam industri filem kita ni, kalau nak bagi kuat, kita kena united. Kita kena bersatu. Ambil yang hardcore punya persatuan. Contohnya persatuan penerbit filem, persatuan penerbit TV, persatuan kru-kru filem, pekerja filem ni macam Profima. Kita persatuan pengarah, dan persatuan apa lagi yang hardcore ni, katalah animation. And then persatuan post production, itu yang hardcore. Kita kena duduk sekali, bentangkan satu memorandum apa benda yang kita nak ini pada kerajaan buat, dan juga proposal apa maksudnya pergi, bukan kita minta kerajaan berfikir, kita bagi cadangan dan kita kena bagi dia punya solution. Okey, ini kena buat. Maksudnya perjumpaan hardcore ni, maksudnya bila dah united sekali, maksudnya pergi bercakap dalam satu suara, bukan suara yang berlainan. Okey, pergi berjumpa dengan menteri. Ini macam mana kita nak minta kerajaan ni melihat orang industri kita ni. Mengiktirafkan. Kan. Kalau dari segi iktiraf, kerajaan iktiraf. Kalau tidak, kita tidak persatuan. Tapi maksudnya pengiktirafan daripada satu menteri yang kita berpayung ni mungkin agak kurang lah kan. Saya tak tahu sama ada perjumpaan ini pernah berlaku. Ada tak pernah selama ni berlaku duduk jumpa menteri? Ada. Kita pernah jumpa dengan menteri yang baru. Menteri yang baru. Kalau menteri yang lepas kita boleh pakai agak, sebab apa dalam satu penggal tiga menteri tak ada. Ini kita harap kekal lah kan. Kekal sampai 5 tahun. And then maksudnya kalau dia nak kekal pun dia kena tengoklah, melihat orang industri ni. Apa bentuk bantuan yang nak buat ni. Bukanlah kata kita nak minta duit poket, tidak. Duit betul. Yang boleh membantu, yang boleh dirasai semua orang industri. Betul. Dia pergi dengan orang kata apa, hardcore punya persatuan. Persatuan uncik ni
bukanlah kata ni persatuan meruncit ni kita panggil persatuan associate lah. Duduk jadi associate di bawah satu persatuan rakyat. Contohnya kalau kata Profima, kalau adalah persatuan lain, persatuan audio, persatuan makeup, persatuan apa benda lain, duduk editor duduk di bawah satu persatuan yang induk besar ni. Kalau persatuan seniman, ada persatuan artis Cina, persatuan artis India, itu semua mengarut. Persatuan artis Esra, persatuan artis veteran, itu semua mengarut. Bukan mengarut. Ambil semua tiga ni duduk di bawah satu persatuan induk yang besar. Contoh kita persatuan induk yang besar, seniman, pelakon, yang ini semua duduklah bawah dia, associate. Bukan kau bergerak secara sendiri. Bila kau bergerak sendiri tu kita tengok. Bila berlaku satu benda ni, kejap lagi persatuan veteran pergi, kejap lagi persatuan artis pelakon tambahan pergi. Dia itu yang mengganggu, maksudnya mengganggu pihak pemerintah juga, sebab terlalu banyak persatuan. Betul. Padahal persatuan sebenarnya tak banyak. Yang hardcore tu lebih kurang daripada 10. Yang lain-lain ni, yang kecil-kecil ni duduk associate di bawah satu persatuan induk. Ini buatlah cadangan apa-apa pada pada menteri, pada apa. Ya, betul. Okey, soalan terakhir. Ya. Sebagai mantan Presiden Profima, okey, apakah sebenarnya kepentingan untuk menjadi ahli ni? Bagi saya amat penting. Okey. Sebab saya dulu, maksudnya kita perlu tegaslah ini. Sesiapa saja yang bekerja dalam industri ini, pertamanya dia perlu ada bapa. Siapa bapa dia? Bapa adalah persatuan. So dia orang kena duduk jadi ahli persatuan. Bila duduk jadi ahli persatuan, bila berlaku, maksudnya persatuan, tentulah kita akan menjaga kebajikan. Pertama, bila berlaku apa-apa satu perkara, sekurang-kurangnya boleh rujuk pada persatuan. Ya, betul. Kita jangan kata persatuan tak membantu. Saya ingat kalau kita tengok apa yang berlaku masa zaman MCO, apa berlaku pada kru-kru kita yang ditimpa kemalangan. Maksudnya kita kadang-kadang tu bukan ahli pun, kita tetap membantu juga. Tapi lebih baguslah siapa yang nak duduk bekerja dalam industri ini kena menjadi ahli persatuan. Betul. Pertama, bila duduk jadi ahli persatuan, kita berfikir dari segi kebajikan dia. Betul. Kedua, dari segi hospitality dia. Maksudnya bila kita ada persatuan, sekarang dah ada SOPSO ada. Dulu insurans, sekarang dah ada SOPSO. So kurang-kurangnya berlaku apa-apa pada dia, kurang-kurang dia masuk ke hospital, jangan pening kepala pasal duit tak ada dalam poket. Betul. Kau dah ada dah pada dia. Satu persatuan akan bantu, kedua SOPSO akan bantu. Kalau kata yang persatuan bantu, yang mana tak ada SOPSO tapi dia ada insurans. Cuma nasihat satu pada persatuan, kalau boleh setiap ahli yang nak menjadi ahli ni, kita kena, bukan kata kita kena letak syarat. Kita ada dalam perlembagaan kita boleh letak satu syarat. Siapa nak jadi ahli persatuan kena berdaftar dengan sama ada insurans ataupun SOPSO. Ya, betul. So itu mesti. Kita tak boleh buat kononnya macam sukarela. Kita tahu orang industri kita ni, benda-benda sukarela ni dia tak termakan bagi dia. Kalau kau kata okey, kau pilih salah satu, kau bayar yuran, kau tak payah bayar insurans, dia orang lagi suka bayar yuran, dia tak nak fikir. Tapi bila berlaku sesuatu hal, mana dia nak pergi rujuk? Iyalah. Mana kau jangan salahkan persatuan. Ya, betul. Sebab apa? Benda, kalau katalah benda kita dah ada insurans ataupun SOPSO, dah tentu kita akan buat bantuan. Benda ni dah berlaku banyak. Kita pernah kata masa kita ada insurans, ada yang datang buat claim sampai 200,000 lebih dapat. Ada berlaku 3 kematian. Selepas itu dia orang datang jumpa sini, insurans dia orang ada, tu dibayar. Duit insurans dia maksimum. And then kena potong kaki 2 orang. Satu kita punya cameraman Cina, satu dia kira macam above the line lah, line producer ke apa tu, kaki kena potong, accident pun dibayar. Kita rasa yang jenis jatuh, kena paku, jatuh lampu, jatuh atas ini, semua dapat insurans tu. Jadi mungkinlah kita ni jarang war-war sangat. Profima kena war-war. Kali ni kita begini, apa yang Profima buat, yang benda tu untuk ahli, war-war kan. Kita bukan nak cari nama, tidak. Betul. War-war untuk dia orang faham dan dia orang tahu inilah bantuan daripada persatuan. Betul, yang tu betul. Okey, ada kata-kata bukan saja untuk ahli Profima, kepada juga pekerja-pekerja industrinya. Bukan pekerja saja, kepada penggiat. Bagi saya inilah penggiat-penggiat industri, sama ada pelakon, sama ada yang dulu di belakang tabir sebagai sebagai penerbit, sebagai penulis dan juga pekerja filem.
Kita bekerja ni, kita tidak boleh datang dengan apa yang kita tahu saja ataupun apa yang kita dapat dari segi pengalaman saja. Okey. Dia orang perlu lagi kata apa, banyak membaca dan menimba ilmu filem supaya dia boleh upgradekan diri dia sendiri. Baik. Sebab apa? Kita sehari ke sehari dah banyak apa nama adik-adik kita ataupun anak-anak kita yang belajar di IPTA dan PTS di bidang filem. So kalaulah satu hari maksudnya penerbit dia buat satu sistem, dia kata okey, siapa yang nak bergiat dalam industri ni kena dia orang nak tengok paper ataupun sijil. Maksudnya dia nak tengok latar belakang dia buat apa fahaman dia gini. Tapi kalau benda-benda tu dari segi paper, dan itulah banyak budak-budak yang belajar kat broadcast betul. Yang daripada Universiti Melayu, Universiti Kebangsaan, USM, UiTM, ada apa nama swasta ni IPTA, IPTS yang swasta ni pun ada banyak. So bila benda itu berlaku, dia datang dengan dia belajar hal filem dan juga dia juga berpengalaman masa dia menjalankan amali praktikal, dan juga dia juga ada pengalaman dia bekerja dengan syarikat filem. Jadi takut kita punya rakan-rakan yang datang masuk secara pengalaman tertinggal nanti. So apa yang perlu, dia orang perlu menimba ilmu dan menambah ilmu-ilmu filem di bidang-bidang yang dia sukalah. Kita ada kawan-kawan kita yang duduk di bidang elektrik, jadi gaffer, bahagian cameraman, bahagian art department, bahagian busana, bahagian buat skrip, bahagian bahagian line producer. Semua tu perlu mendapat ilmu tambahan. Dia jangan ambil pengalaman setakat yang dia tahu, dia tak boleh. Sebab apa? Dia kena ada teori and practical. Betul. Okey, sebenarnya kita Akademi Profima sekarang tengah giat menjalankan Baking Kill. Jadi saya rasa macam you all kena sentiasa alert lah dengan Profima, kena ambil tahu tentang baking-baking yang kami anjurkan, kan, serta perancangan lah yang lain. Kita kalau macam kita peringkat sekarang ni, kalau kita nak buat kelas workshop, kita lebihkan praktikal daripada teori. Because kadang-kadang budak-budak yang datang untuk buat latihan, datang masuk kelas untuk kita punya ni kebanyakan dia orang ni dah berada dalam industri. More to practical. Bagi fahaman dia terus. Bagi fahaman dia orang terus. Daripada kita bagi dia orang menulis, membaca ni bukan dalam baca kan. Bagi satu hari teori, kalau katalah kita punya kelas tu 5 hari, 4 hari tu practical saja, and then mungkin hari last tu kita bagi assignment. So tengok produk dia, apa yang dia faham selama 5 hari yang dia belajar, 4 hari yang dia belajar. Profima mengambil maklum dan kita akan cuba usahakanlah. Terima kasih Captain. Alright. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Bye.